Jenis-jenis teknik yang digunakan dalam terapi gestur. Pertama, kita ada permainan berdialog. Konflik yang selalu wujud dalam diri individu adalah disebabkan hasil pertikaian antara top dog dan underdog. So, top dog dan underdog dalam diri kita ni selalu bertelagah untuk menjadi unsur yang paling dominan. Top dog sifatnya untuk mengawal, manakala underdog sifatnya untuk membantah. Top dog menekankan kedudukan, moralistik, bersifat authoritarian, suka mendesak dan suka membuat tipu helah. Ia merupakan unsur ibu bapa yang kritikal, suka mengkritik dan suka menekankan apa yang patut dan harus. Underdog pula adalah mangsa keadaan, sering bersikap defensif, selalu meminta maaf, tidak berdaya dan lemah. Underdog sering memberi alasan bagi kelemahan dirinya. Jadi, untuk menyelesaikan pertikaian, disyorkan menggunakan teknik kerusi kosong. Dua kerusi kosong diperlukan, salah satunya mewakili unsur tersebut. Individu yang menggunakan teknik ini diminta untuk memainkan peranan salah satu unsur ini sepenuhnya dan meluahkan isi hati dan perasaannya, dan lakonan ini dilakukan secara bergila-gila. Dalam teknik menggunakan dua kerusi kosong ini pula, kita kena bertukar-tukar tempat. Satu kerusi kosong mewakili diri kita yang top dog, satu kerusi kosong yang mewakili diri kita yang underdog. So, diri kita yang top dog berbual dengan diri kita yang underdog. So, dua unsur ni, dua diri kita ni dia saling berbalah. Okey, tujuan menggunakan teknik ini adalah untuk mewujudkan integrasi antara dua unsur dalam diri kita. Bukan untuk menghapuskan salah satu unsur, tetapi untuk belajar menerima atau menolak. Teknik-teknik dalam terapi gestur part 2. Teknik terbalik ataupun reversal exercise. Dalam teknik ini kita kena jadi diri kita yang sebenar walaupun ia memiliki unsur-unsur negatif dan jahat. Okey, dalam diri kita sebenarnya ada dua unsur, baik dan jahat. Dan kebiasaannya kita selalu menunjukkan unsur yang baik dari diri kita dan menyembunyikan unsur yang jahat. Keadaan yang macam ni adakala menimbulkan masalah kerana kita tak dapat jadi diri kita sendiri sepenuhnya. Kadang-kadang kita rasa nak buat jahat tapi kita tak berani nak buat. Dalam teknik ini, individu digalakkan untuk menzahirkan segala sikapnya termasuk sikap-sikap yang negatif. Tujuannya agar individu dapat meluahkan segala perasaan yang terpendam dan stres serta individu dapat merasai hidup yang lengkap. Teknik-teknik dalam terapi gestur part 3. Tajuk utama, teknik permainan melebih-lebih. Dalam teknik ini, sesuatu perasaan yang kita rasa digalakkan kita menunjukkannya, menzahirkannya dengan cara yang melampau-lampau. Sesuatu perasaan yang dirasai boleh terzahir melalui gerak-geri atau bahasa badan. Dalam teknik ini, apa yang dirasai akan diminta untuk dizahirkan. Contohnya, rasa gemetar yang boleh menyebabkan getah lutut perlu ditunjukkan secara berlebih-lebihan atau melakukannya secara berulang-ulang dengan lebih kuat dan nyaring supaya individu rasa lebih puas hati. Matlamat terapi supaya klien merasai, menyedari dan mendengari apa yang sedang dirasai dan dialaminya. Teknik-teknik dalam terapi gestur part 4. Tajuk utama, teknik untuk kekal dengan perasaan. Individu biasanya akan cuba lari dari satu perasaan yang menyakitkan. Dalam situasi ini, individu akan diminta untuk terus meneroka perasaan-perasaan yang menyakitkan, untuk terus merasainya dan mengalaminya. Ini memang tidak mudah kerana individu perlu berusaha untuk merentasi rintangan yang digunakan untuk menyekat perasaan tersebut. Ini memerlukan keberanian, kesanggupan dan kerelaan klien untuk menderita, berkonfrontasi dan berdepan dengan perasaan tersebut. Teknik-teknik dalam terapi gestur part 5. Kali ini nak cakap pasal teknik mimpi. Jadi nak cakap pasal mimpi adalah satu saluran untuk
kita memprojekkan perasaan yang terpendam dalam diri. Okey, setiap yang wujud dalam mimpi sebenarnya merupakan sebahagian dari apa yang diprojekkan. Dalam teknik mimpi gesture, individu diminta untuk catat apa yang ada dalam mimpinya. Lepas tu, kita diminta untuk menceritakan dan mengkinikan apa yang berlaku dalam mimpi kita ke dunia nyata. Kemudian, kita akan diminta untuk melakonkan semula semua perkara dalam mimpi. Teknik-teknik dalam terapi gesture part 6. Kita ada teknik empty chair ataupun teknik kerusi kosong. Dengan teknik empty kosong ni, klien diminta untuk meluahkan perasaannya kepada kerusi kosong seolah-olah ada orang yang duduk di situ. Ini adalah salah satu teknik di mana kita perlu luahkan perasaan kita, perlu lepaskan orang panggil tekanan dalam minda kita, perlu lepaskan segala-galanya supaya kita merasa lebih ringan dan rileks. Teknik-teknik dalam terapi gesture part 7. Nak cakap pasal teknik making the round. Okey, dalam teknik ni kita akan kumpulkan klien-klien kita yang memiliki masalah yang sama ataupun hampir sama. Kita akan sediakan kerusi, kita akan atur dalam bentuk satu bulatan dan mereka akan duduk kumpul di situ. Jadi, melalui teknik making the round ni, klien-klien akan berkongsi pendapat, akan berkongsi pengalaman, cara mereka handle masalah. Mereka akan kongsi pemikiran mereka, berkongsi idea. Tujuannya supaya klien tidak merasakan bahawa dia berseorangan dalam menghadapi suatu masalah. Teknik-teknik dalam terapi gesture part 8. Kita ada teknik permainan proyeksi di mana seseorang individu tu dia membalikkan kenyataan yang ditujukan pada dirinya kepada orang lain. Contohnya bila ada orang kata, "Hang tu bodoh, tak guna, bengong." Lepas tu kita pula balas, "Hang lah bodoh, tak guna, bengong, asal aku pula." Itulah contoh permainan proyeksi. Teknik-teknik dalam terapi gesture part 9. Nak cakap pasal teknik saya yang bertanggungjawab. Okey, dalam teknik ni, klien diminta untuk tulis satu nota yang menyatakan bahawa dialah yang bertanggungjawab atas pemikirannya, perasaannya dan tingkah lakunya. Maksudnya, perasaan, pemikiran, tingkah laku kita ni dia takkan berlaku sendiri, dia takkan timbul sendiri, melainkan kita sendiri yang nak ianya timbul. Maksudnya kita terlampau melayan perasaan. So, kita bertanggungjawab untuk ubahnya. Teknik-teknik dalam terapi gesture part 10. Teknik penggunaan kata kerja masa kini. Individu digalakkan untuk bercakap tentang masa kini atau membawa masa silam, masa lampau kepada masa sekarang. Contohnya, perasaan marah kepada seseorang ditukarkan bagaimana perasaan tersebut memberi impak kepada masa kini dari segi perasaan, pemikiran dan tingkah laku. Penggunaan kata kerja masa kini menggalakkan kesedaran dalam diri klien dan hubungan klien pada satu kejadian atau peristiwa lepas.